لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita dalam agama kita sendiri diminta orang Islam raya dari 2 kali setahun. Sebutan raya tu menimbulkan rasa gembira, suka dan meriah di kalangan anak-anak dan orang tua semua sekali. Hatta bila kita raya, kita tidak pernah puasa pun. Puasa pun tak boleh. Kerana bila kita puasa, arti tak sudi terima rukhsah dia panggil Allah SWT. Tak boleh puasa menyebabkan kita dikehendaki makan, minum. Dan sampai makan minum kita juga diminta beri makan kepada fakir miskin. Dalam raya puasa kita ada zakat fitri, zakatul fitri, bukan zakat terah. Kita kelantan pakai zakat, tak apalah sebutan Melayu zakat. Bila zakat maknanya orang miskin yang tak berkemampuan boleh makan, boleh bersama. Bila raya haji kita diminta kurban. Kita akan menghadapi kita raya haji start pada hari bulan. Bila raya haji kita diminta berkurban. Kurban ni fakulu minha wa at'amu da'i. Boleh makan, tapi kita juga diminta bagi daging-daging kepada fakir miskin. Sama ada kita nak buat gulai, macam ada orang Kelantan ni buat gulai panggil, ataupun kita bagi daging mentah-mentah gitu kepada masyarakat. Saya setuju kita ubah sikit tradisi kita daripada bergula kepada beri daging mentah. Kalau kita buat gula, pertama letih kita. Yang keduanya, orang yang kita jemput tu dah sebuah rumah tak mari semua. Anak, bini, suami tak mari. Dia mari daripada 3 orang. Tapi kalau kita beri daging mentah, orang tu boleh makan sebuah rumah. Beri daging walaupun sekeping 2 keping pun, sebuah rumah boleh makan belakang. Anak, ayah, kelebihan. Kita tak penat. Dan tuan rumah, sebuah rumah tu boleh makan belakang. Maksud sajalah kita beri daging mentah. Dia nak bakar ke, dia nak gulai ke, dia nak sekali. Yang ketiganya, bila kita hari raya kurban, kita diminta ingat balik cerita Nabi Allah Ibrahim AS. Kalau orang pertama berkurban ini Nabi Ibrahim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Satu hari Allah Taala beri mimpi ke Nabi Ibrahim sembelih anak. Sembelih anak ni benda yang terlalu amat perit bagi manusia. Nak sembelih ayam pun kita perit, kami beri lebih perit lagi, serian apa semua. Tapi bila Allah suruh sesuatu, maka bagaimana perit pun kita kena buat. Maka Allah Ta'ala tukar daripada disembelih anak Nabi Allah Ismail AS kepada dhibhin azim, wa fadainahu bi dhibhin azim. Allah Ta'ala tukar kibas katanya. Jadi sampai sekarang apabila kita kurban, walaupun apa sembelih an'am, sembelih kami beri ilmu kubah, tapi kita kena ingat balik cerita lama bahawa Nabi Ibrahim ni walaupun dia suruh sembelih anak melalui mimpi je, bukan wahyu tu dari langit, mimpi je pun dia buat, sampai dia bawa anak dia Nabi Ismail daripada Mekah ni tu pergi kepada Mina, jauh daripada Mina. Boleh jadi sambil berjalan, sambil menghibur hati, sambil berjalan sambil ingat sayang anak sekali. Tapi Allah tahu qad saddaqta ru'ya. Ibrahim, kamu mengakui mimpi kamu betul-betul. Dan mimpi seorang Nabi ni betul-betul lah wahyu lah. Kita orang kampung ni kalau kita mimpi, kita dikehendaki tapis dulu. Ada adghasu ahlam, ada ru'ya betul. Sebab tu bila kita mimpi tak betul, puasa berat, kita diminta duduk sebelah kiri. Kita jaga tidur, kita diminta duduk 3 kali sebelah kiri, tanda benda ni mengarut sebagainya. Tapi kalau kita mimpi baik, kita diminta sebut alhamdulillah. Kalau boleh ambil sembahyang satu malam tu selalu takbir, minta Allah benarkan mimpi tadi. Simpul balik walau bagaimanapun pengorbanan seorang manusia bernama Ibrahim sangat-sangat perlu dituruti.
ditiru sampai kiamat sekalipun. Satu. Dua. Yang ketiganya ialah dalam masa kita berhari raya, kita minta takbir. Takbir sebagaimana alhamdulillah kita di sebelah sini ya, takbir. Dalam takbir itu ada perkataan wahazamal ahzaba wahdah. Wahazamal ahzaba wahdah. Allah memperandakan askar Ahzab seorang diri dia. Ahzab nama satu peperangan dia berlaku di antara kafir Mekah Quraisy dengan Nabi kita di Madinah. Tahun yang kelima, tak salah saya, kelima berapa? Yang kelima berlaku. Ahzab makna parti-parti, grup-grup, kumpulan-kumpulan. Pemimpin daripada kafir Quraisy ni, Sufyan Abu Sufyan, dia keruh habis segala grup-grup kawan dengan dia selama ni supaya menyiapkan pasukan untuk lawan Muhammad, kerana pengaruh Nabi Muhammad semakin berkembang yang sangat membimbangkan Quraisy di Mekah. Maka dia buat kumpul pergi berperang di sebuah tempat tepi Madinah, dan takdir Allah nak duga manusia. Seorang sahabat namanya Salman Farisi, dia orang Iran, bukan orang Arab, tapi dia masuk Islam dulu hasil daripada dia mengaji kitab-kitab lama daripada 2-3-4 tempat di merata-rata kawasan Timur Tengah ni. Akhirnya dia terima Islam sama Nabi Muhammad SAW, dan dia beri pandangan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang kami di Farsi, di Iran, kalau ada masalah perang, satu daripada daya kami buat ialah gali parit, khandak. Batu perang Ahzab pun disebut, perang khandak pun disebut, gali parit. Dan bila siap parit, termasuk Nabi sendiri pergi gali parit. Kerana Rasulullah SAW bila sahabat-sahabat menggali tu, ada sebuah batu besar di parit, tak boleh nak cangkul. Maka sahabat Nabi pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, ada batu besar. Maka Nabi kita pegang cangkul tu, dia panggil mudiah apa namanya. Nabi kita terbih, Allahu Akbar, berapi batu tu dan mengeluarkan cahaya. Ketika itunya sahabat-sahabat Nabi memang tak cukup makan. Kerana tengah padang pasir Madinah tu kawasan yang ada makanan, tapi sahabat-sahabat Nabi nak kumpul setempat nak makan tu. Cerita ni panjang berlaku, yang mengalirkan air mata kita bila kita baca balik cerita ni. Dan benda gini kita diminta sebut kalau boleh dalam khutbah raya. Benda ni ditulis oleh alim ulama kita, kita kata sejarah, dan boleh dibaca sampai hari ni. Satu, yang keduanya benda pelik juga berlaku ialah ada seorang sahabat nama Mas'ud bin Abu Nu'aim Al-Asja'i. Dalam banyak-banyak orang yang dikeroh oleh Abu Sufyan untuk perang ni, ada seorang namanya Mas'ud Al-Asja'i. Dia ni memang pergi siap dengan berah bekal sendiri, dengan kenderaan, dengan senjata. Bila sampai di sana, dia mikir, dia kata, apa aku ni nak berperang dengan Muhammad ni dari sejarahnya orang baik. Waktu dia kecil lagi, orang kafir Mekah terima dia sebagai Al-Amin, sebagai orang yang penuh amanah. Dia kenapa aku tu dengan kempen Abu Sufyan supaya pergi perang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah bukan perampok, bukan penyamuk, bukan pencuri, bukan orang jahat. Maka kenapa aku nak lawan dia? Terbuka pintu hati dia, mikir lagu tu, yang menyebabkan dia berjumpa Rasulullah SAW seorang diri. Dia mengaku, ya Rasulullah, aku bersalah. Jadi oleh yang mikir, kenapa kamu suruh aku boleh buat? Aku ni baru terima Islam, orang kampung aku tak tahu lagi. Jadi dengan sebab tu aku menyesal mari ni, kerana tak pasal-pasal aku nak mari serang kamu. Sedangkan kamu waktu di Mekah tu memang terkenal orang baik. Dia disebut Al-Amin, barang-barang kemas orang Mekah memang tinggal di rumah Nabi bila mereka nak keluar jauh daripada Mekah. Kenapa aku mari bodoh aku ni terima kempen orang lain? Kau dia minta maaf ya Rasulullah, benar apa yang aku boleh buat untuk nak tebus dosa aku, main dalam aku. Kan Nabi kita beri mandat pada dia, mu ni ingat, kata Nabi, mu ni seorang diri, kamu boleh buat apa saja pun sekiranya pandai kamu guna fikiran untuk memusnahkan musuh daripada Mekah.
Maka kesimpulannya dia pergi seorang diri, dia laga-lagakan. Dia lagakan puak-puak Yahudi yang dulunya bermuahadah, kata apa? Buat pengakuan setia. Nabi kita buat muahadah waktu Nabi kita sampai di Madinah 4 tahun dulu. Nabi kita buat perjanjian dengan orang dengan Yahudi Madinah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Qainuqa, Yahudi apa salah lagi? Mustalaq. Quraizah. Quraizah. Apa? Quraizah. Oh, itulah. Ada 3 kumpulan Yahudi. Nabi kita buat perjanjian bahawa kalau kamu kena serang, kami akan tolong. Dan kalau kami kena serang, kamu kena tolong. Memang perjanjian muahadah ni masyhur dah. Dalam kitab sejarah ini disebut dalam pengajian akademik disebut bahawa perjanjian bertulis. Inilah yang bertulis yang pertama belum daripada zaman moden. Jadi kesimpulannya dia pergi laga Yahudi dengan Mekah ni, Mekah lagi. Cerita laga tu saya tak sebut hari ni. Jadi maknanya akhir sekali berpecah di antara Abu Sufyan yang mari nak serang Madinah dan berjanji nak itu nak ini dengan Yahudi ni, akhirnya berpecah. Seorang itu Salman Abu Syai boleh melumpuhkan perkataan ni, dan akhirnya Allah Ta'ala kirim angin kencang malam tu. Sudahlah malam tu malam gelap pekat, angin kencang, sejuk lagi, kemah-kemah terbalik, puyuk belanga mereka terbalik. Akhir sekali Abu Sufyan sebut bahawa kita akan apa ni? Akan berpindah lagi, tak ada perang. Dan cerita Mas'ud Asja'i ni boleh buat filem sebenarnya. Kadang dia sampai dia laga-laga tu, dia pergi duduk malam tu di kemah Abu Sufyan ni. Dia dengar Abu Sufyan kata apa, dia tengok keadaan Abu Sufyan pada tu. Dan satu daripada cara yang dia buat ialah bila dia pergi masuk dalam kemah Habib Quraisy ni, dia pegang tangan sebelah, dia kata, kamu siapa? Dia buat betul-betul macam orang Abu Sufyan maknanya. Tapi dia ni orang luar, dia punya jasus, dia punya apa ni, kita apa sekarang ni, SB. SB, dia ni sebagai SB Nabi Muhammad. Jadi dia masuk dalam kemah Abu Sufyan, malam gelap, pelita tak ada. Dia kata, kamu ni siapa? Betul-betul dia belagak macam orang Abu Sufyan. Kata dia menyebabkan orang tak sedar dia ni SB rupanya. Akhirnya Abu Sufyan balik ke Mekah, dan ketika itulah Nabi kita ambil tindakan kepada Yahudi. Kerana Yahudi ni khianat, pecah janji, maka Nabi kita halau Yahudi daripada Mekah. Sampai hari ni pun Yahudi duk sebut-sebut benda-benda lama tu. Kita pun tahu juga. Itu pesanan saya, mesej saya dalam raya haji. Yang kita galak, yang kita apa, kerana Nabi Ibrahim AS yang terkenal dengan gegeh. Kegagahan Nabi Ibrahim ni bukan kosong. Ibrahim kerana ada untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Taala di akhirat. Sampai sekarang pun kalau sebut kata gegeh, sebut kata ikhlas, sebut kata integriti, mesti belakangnya ada sebabnya, iaitu mencari keridaan Allah dan mendapat layanan baik di dalam kubur kita, daripada masyarakat.